Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Reformasi dan salam Malaysia Madani. Bertemu kembali bersama kami di studio Keadilan dalam rancangan Kirana. Dan seperti biasa, saya Hanani Damira, pengacara anda untuk hari ini. Maafkan saya sebab hari ini suara saya agak tak ada sikit, tapi tak apa. Dan seperti kebiasaannya, akan ada seorang tetamu yang saya jemput ke studio Kirana hari ini untuk teman saya minum-minum sambil makan-makan dan juga berbincang mengenai pelbagai topik, dan yang pastinya penonton akan mendapat input yang baru pada setiap episod, yang itu saya jamin. Dan topik kita pada hari ini ialah, perlukah hibah? Okay, sebab saya yakin ramai sebenarnya yang aware yang hibah ni apa, tapi saya juga yakin masih ramai lagi yang tak tahu ataupun kurang tahu berkenaan dengan hibah ini, sebab biasanya kita dengar berkenaan dengan takaful dan insurans sahaja kan. Jadi pada hari ini saya jemput khas ke studio kami untuk memperkenal, tanpa melengahkan masa, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tetamu jemputan saya pada hari ini, iaitu beliau merupakan seorang pengurus agensi Al-Razak Consultancy. Oleh itu saya jemput ke studio sekarang Encik Karis. Persilakan. Selamat datang. Waalaikumsalam. Wah, siap bawa laptop, saya rasa macam kena briefing ni. Saya jumpa klien Practice. Okey, Encik Karis okey, sihat? Alhamdulillah. Okey, jadi kita nak sebelum kita nak start bercakap berkenaan dengan topik kita pada hari ini, mungkin Cik Karis boleh perkenalkan dahulu kepada penonton kita. Siapa Cik Karis ni, dah berapa lama dalam kerjaya ni dan sebagainya. Alright, Assalamualaikum. Alright, so nama saya adalah Karis Mohaimin, yang mana saya telah berkecimpung dalam bidang financial dan juga dalam bidang takaful selama 13 tahun. Alright, so yang mana saya telah memulakan kerjaya saya sebagai personal banker di RHB Bank dan juga telah menjawat jawatan sebagai assistant pengurus di CMB Bank dan juga regional manager di HSBC Bank. Sebelum saya menceburi dalam bidang takaful bersama dengan AIA Public Takaful, yang mana sekarang ni saya merupakan pengurus agensi bagi Al-Razak Consultancy. Syarikat sendirilah tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, so daripada bidang kewangan, banking apa semua, lompat bidang lah ni kiranya. Yeah. Tak adalah lari sangat kan? Tak ada lari sangat. Cuma perbezaannya sebelum ni kita menjaga high-end client. So, tapi saya lebih menjurus kepada all stage of life kan, yang mana kita nak tengok daripada segi bagaimana kita boleh membantu daripada segi masyarakat dengan lebih rapat. That's why saya lari bidang sikit daripada banking masuk ke dalam industri takaful ni, sebab saya rasa jiwa saya lebih menjurus kepada kemasyarakatan untuk membantu lebih ramai lagi pendedahan mengenai takaful itu sendiri. Itu dia. Saya harap hari ini penonton kita banyaklah yang dapat manfaat daripada perkongsian Cik Karis tadi. Saya nak teruskan dengan kita punya topik lah. Macam saya cakap tadi, biasa kita punya community ni dengar berkenaan dengan takaful insurans saja. Hibah ni mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah langsung dengar. Jadi mungkin Cik Karis, mungkin Karis boleh bagi tahu perbezaan antara hibah, insurans dan takaful ni. Alright. So basically kalau kita tengok daripada segi pendedahan yang telah masyarakat tahu, mereka tahu dalam Malaysia ni kita banyak terdedah kepada insurans ataupun takaful itu sendirilah. Tapi apa basically perbezaan di antara dua elemen ni? Sebab kebanyakan mereka hanya tahu benda ni sama saja. Tak ada perbezaan pun. Asalkan kita dapat satu kad ataupun satu perlindungan cukup. Tapi perbezaan dia adalah bila mana kita melihat kepada conventional. Alright. So berdasarkan kepada non-syariah compliance, itu yang pasti. Yang mana daripada segi perjanjian, daripada segi proses transaksi di antara syarikat insurans itu sendiri dan juga kepada pencarum adalah berdasarkan kepada non-syariah transaction. Dan kenapa saya cakap begitu? Sebab daripada segi konsep itu sendiri, penerima adalah kepada pembayar, tetapi penanggung itu adalah kepada syarikat. Dan keuntungan yang hadir daripada transaksi konvensional itu hanya melibatkan pemegang share kepada syarikat insurans itu sahaja, tidak melibatkan kepada pencarum. Berbeza pula dengan takaful, yang mana daripada segi transaksi itu merupakan 100% syariah compliance. Alright, yang mana benda tu kalau boleh kita nak mencari benda yang halal, halalan thayyibah yang telah diterapkan oleh
Nabi Muhammad SAW untuk kita mencari yang lebih halal itu adalah lebih afdal. Dan yang pastinya adalah dalam konsep takaful itu sendiri, dia melibatkan satu term yang kita panggil tabaruk. Apa benda tabaruk tu? Adalah satu perkongsian yang mana di antara setiap depositor ataupun pencarum di antara satu sama lain, ia akan membantu untuk memberi tahu kepada yang lain bahawasanya risiko tu kita tanggung bersama. Dia lebih kepada konsep bersedekah di antara satu sama lain berbanding dengan konvensional. Right. Dan perbezaan pula antara takaful, sekiranya berlaku keuntungan atas syarikat, keuntungan tu adalah perkongsian di antara syarikat dan juga pencarum. Berbeza dengan konvensional tadi. Dan yang pasti, di dalam takaful itu sendiri tidak mempunyai elemen-elemen yang mencurigakan seperti perjudian, seperti benda-benda yang melibatkan arak, alkohol kan, ataupun transaksi company yang melibatkan non-syariah. Kan sometimes kita terlepas pandang benda tu. Right, sometimes ada kita tengok polisi yang mana polisi tu adalah konvensional, tapi daripada segi pelaburan dia masukkan dekat dalam Islamik, tapi dia contradict, tidak match. Sebab tu pentingnya kita bila memahami konsep takaful itu sendiri adalah lebih kepada kesediaan kita untuk memastikan daripada proses awal sehingga ke proses akhir, proses polisi itu sendiri adalah berdasarkan kepada landasan syariah. So itu adalah perbezaan di antara insurans dan juga daripada segi takaful itu sendiri. Dan tapi kalau kita tengok daripada konsep hibah adalah sangat meluas. Ramai orang fikir hibah adalah takaful ke? Tidak. Tapi hibah ni adalah satu konsep pemberian di antara seseorang kepada seseorang yang lain tanpa melibatkan siapa-siapa pun terikat di antara proses hibah tu. Hibah tu lebih meluas dan salah satunya adalah hibah takaful. So kalau hibah ni biasanya orang akan pairkan dengan takaful lah. Dia jaranglah hibah bersama insurans ke apa, betul. Okey, jadi kenapa sebenarnya orang kena ada hibah insurans takaful ni? Especially hibah lah, kenapa sebenarnya? Alright, so basically kalau kita tengok daripada segi hibah takaful itu sendirilah. Alright, yang mana kita nak memastikan risiko yang kemungkinan berlaku di masa hadapan, kita mampu untuk merancang keuangan kita dengan lebih baik. Sebab apa? Sebab kalau kita melihat daripada segi perancangan takaful hibah itu sendiri, alright, bagaimana kita boleh memastikan kelangsungan kehidupan diri kita ataupun pasangan kita, dan yang paling penting keterjaminan masa depan anak-anak kita tu dengan lebih sempurna sekiranya berlaku apa-apa kepada kita, especially pasangan dan juga ibu ataupun ayah kepada anak-anak mereka. So itulah bagi saya, bila mana saya berjumpa dengan klien, faktor utama yang saya akan menceritakan bahawasanya kepentingan hibah takaful itu adalah satu faktor paling utama yang perlu dititik beratkan agar kita boleh pastikan hibah yang kita akan terima tu tidak akan memberi kemudaratan kepada kita punya yang tersayang selepas ketiadaan kita. So itu yang kita nak bantu lebih ramai masyarakat dekat luar sana betapa pentingnya hibah takaful tu sebagai satu platform perlindungan yang akan memastikan kesenimbungan masa depan generasi kita ataupun zuriat kita dengan lebih baik selepas tu. I see. So saya rasa macam agak jelas juga sebenarnya siapa. Tapi actually siapa yang perlu ambil? Adakah memang ketua keluarga je ke? Macam ada setengah tu beranggapan macam, sebab saya sendiri pun ada that kind of stigma sebelum ni. Hibah ni sebenarnya ketua keluarga je patut ambil sebab dia ibarat macam wasiat kan. So untuk lebih information kepada penonton kita, siapa sebenarnya kena ambil hibah ni kan? Soalan yang bagus tu. Alright, sebab ramai orang banyak melakukan kesilapan bila dalam perancangan hibah takaful itu. Especially bila mana dia melibatkan pasangan. Selalunya kebanyakan yang saya boleh kata majority klien yang saya jumpa sepanjang saya berpengalaman dalam bidang takaful ini sendiri adalah yang mana diorang hanya memberi perlindungan kepada ketua isi rumah sahaja. Betul, ketua isi rumah selalunya adalah seorang isteri ataupun ayah. Alright, tetapi kita perlu melihat daripada faktor current semasa. Alright, yang mana kalau kita tengok sekarang ni kebanyakan pasangan, isteri dan juga suami bekerja.
Saling bantu-membantu, saling kebergantungan antara satu sama lain. Right. So bila mana saya menceritakan daripada segi portfolio kepada klien, bila mana saya nak menceritakan pasal hibah, adalah penting dan juga perlu menitik beratkan keseimbangan antara satu sama lain. Sekiranya survival di antara satu dan lain tu tiada di masa musibah. Bayangkan kalau hanya melibatkan ketua isi rumah, tetapi dalam hari-hari yang mendatang, keuangan bulanan kita adalah bergantung di antara satu sama lain, isteri dan juga suami. Bayangkan kalau berlaku antara salah satu sama lain dan kita tidak pasti siapa yang akan pergi dahulu. Sebab mana kita tidak pernah melihat sijil kematian sesiapa pun. Itu adalah salah satu cara kita nak melihat kepentingan di antara satu sama lain. Dan pentingnya juga untuk kita melihat keyword dia adalah bukan ketua isi rumah sahaja. Siapa yang berkepentingan untuk survival. Daripada situ kita perlu pastikan sama ada ketua isi rumah sahaja ataupun saya selalunya akan menggalakkan cross hibah. Bila mana cross hibah ni maksudnya apa-apa berlaku kepada pasangan di antara satu sama lain, dia akan memastikan benda tu bantu daripada segi keuangan pasangan yang masih lagi ingin meneruskan kehidupan dia lah. Saya rasa sekarang ni saya dan juga penonton pun dah jelas berkenaan dengan konsep penting kepada siapa yang perlu ambil untuk hibah ini. Dan selepas ini kita akan bercakap berkenaan dengan hibah ini dengan lebih meluas, lebih mendalam. Saya tahu penonton kita akan ada lebih banyak soalan sebenarnya. Tapi sebelum tu kita commercial break terlebih dahulu. Saya nak paksa Encik Karis makan donat. Jadi kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Rakan Muda, Rakan Muda. Kembali lagi bersama dengan saya untuk segmen yang kedua, Kirana ni. Okey, seperti biasa daripada tadi lagi kita dah bercakap berkenaan dengan topik kita iaitu perlukah hibah dan masih lagi bersama dengan saya Encik Karis. Jadi untuk yang segmen kedua ni kita nak tanya berkenaan dengan jenis hibah sebab saya difahamkan dan saya juga ada baca dan juga sepintas lalu sebenarnya hibah ni ada juga beberapa jenis lah, dia bukan ada satu hibah saja kan. Betul. Jadi mungkin Encik Karis boleh sharekan dengan kita punya penonton apa jenis-jenis hibah tu. Betul. Alright. So, kebanyakan daripada segi pemahaman masyarakat bila kita melihat daripada segi elemen hibah itu sendiri. Kebanyakan diorang hanya melihat, hibah tu adalah hibah. Ataupun hibah adalah takaful. Sebenarnya adalah dua benda yang berbeza. Sebab kalau kita tengok daripada segi apa jenis-jenis hibah yang ada dekat Malaysia ni, sebenarnya banyak, bukan setakat daripada hibah ataupun takaful itu sendiri. Yang paling penting adalah yang kebanyakan masyarakat tahu, yang pertama adalah hibah takaful. So ini adalah antara pemahaman paling banyak yang orang tahulah. Bila sebut hibah je, ini adalah hibah takaful. Yang mana kita membeli satu polisi yang akan memberi jaminan daripada segi keterjaminan amount pampasan yang akan diterima sekiranya berlaku kematian ataupun berlaku kecacatan kekal ke atas penama untuk menerima pampasan. Ini adalah kebanyakan orang fahamlah pasal hibah takaful. Tapi sebenarnya ada juga hibah-hibah lain yang kita boleh buat daripada segi di luar konteks of takaful itu sendiri. Yang mana contoh daripada segi hibah keuangan, yang mana melibatkan harta yang melibatkan cash tunai ataupun segala jenis tunai yang ada di dalam platform-platform di Malaysia. Contohnya seperti di ASB ataupun di tabung haji ataupun di dalam bank accounts. Alright, itu adalah antara salah satu hibah keuangan yang boleh diambil kira oleh masyarakat untuk dipertimbangkan. Sebab apa? Sebab bila kita melihat daripada segi hanya hibah takaful itu sendiri, kita terlepas pandang duit yang ada di dalam instrumen keuangan ini yang perlu kita ambil titik berat untuk dijadikan sebagai satu elemen hibah untuk kita jadikan keterjaminan kepada pewaris kita. Dan selain daripada itu juga, dia ada juga hibah yang melibatkan harta benda. Selalunya kita hanya melihat, buat wasiat ataupun kita terdedah kepada faraid, tapi kita terlepas pandang daripada segi hibah harta benda. Contoh seperti rumah, contoh seperti kereta, contoh seperti aset-aset yang lain, tanah, kebun, ataupun melibatkan syarikat,
Right, sebab kita terlepas pandang daripada segi elemen corporate ataupun individu kepada item itu. Kita Maksudnya, macam kereta itu dihibahkan macam tu. betul. Bila hibah melibatkan kematian, dia hanya melima satu pampasan. Tidak, tapi sebenarnya dalam konsep Islam itu sendiri, hibah tu adalah satu benda yang sangat murni, iaitu hadiah. Dia boleh diberikan kepada sesiapa pun. So, maksudnya satu polisi hibah takaful yang mana kita akan menerima pampasan tunai. Tetapi kita terlepas pandang, kita dah ada tunai. Apa yang akan terjadi kepada tunai itu? So, kita boleh menyediakan satu hibah keuangan tunai yang mana dia boleh diberi dan juga kita boleh uruskan dia dalam proses tanpa melibatkan faraid sekiranya berlaku kematian. Lagi senang lah maksudnya macam tu kan? Betul. Lepas tu dia kiranya yang ini dikira sebagai macam hibah aset sedia ada lah maksudnya. Betul. Dan paling penting kalau kita tengok banyak daripada segi drama-drama Melayu kan, perebutan harta rumah. Ini memang terlalu ramai orang mengalami pengalaman tu. Alright, yang mana kita terlepas pandang kemungkinan rumah tu satu nama, kemungkinan rumah tu dua nama, husband dan isteri kan. So, apa yang kita melihat daripada segi pembahagian harta? Kita terlepas pandang. So, benda tu adalah satu-satu elemen yang kita boleh bantu daripada segi kesinambungan pasangan kita dan juga keluarga kita sekiranya ketiadaan kita di masa hadapan. Yang mana kita tak nak pastikan aset yang kita ada tu pergi kepada orang yang tidak kita kehendaki. Sebab tu function hibah tu sendiri, sama ada hibah takaful ataupun hibah keuangan tunai ataupun hibah harta benda ni, kita tak nak dia pergi kepada orang yang tidak kita kehendaki. Itulah, saya pun baru tahulah sebab selalunya benda-benda macam tu kita kaitkan dengan wasiat. Kita tak pernah pun terfikir dan tahu yang benda ni pun boleh dihibahkan sebenarnya. Itu bagus, menarik informasi tu. Jadi tadi kita dah tahu berkenaan dengan jenis-jenis hibah yang ada. Jadi macam mana pula daripada segi syarat? Syarat-syarat hibah ni macam mana? Alright. So, pastinya kalau kita tengok daripada segi dia punya term dan juga definisi hibah tu sendiri adalah hadiah. Kan? Bila kita melibatkan hadiah, contohlah kalau kita nak bagi hadiah kepada seseorang, adakah kita nak bagi dalam keadaan terpaksa? Tidak. So maksudnya syarat yang paling penting bila kita melibatkan hibah ini adalah kerelaan. Yang mana perkara yang kita nak hibahkan itu adalah atas kerelaan diri sendiri. Contohlah kita nak beli satu polisi hibah takaful yang mana kita nak hadiahkan kepada isteri ataupun anak-anak kita. Kerelaan hati kita. Ataupun kita ada duit dekat dalam tabung haji ataupun ASB. Kan? Any amount pun, tak kisahlah berapa banyak pun. Tapi dalam masa sama kita nak hadiahkan kepada pasangan kita pun boleh. Alright, so kerelaan. Yang kedua adalah daripada segi penerima. Alright, sekiranya orang tu tidak ingin menerima hadiah yang diberikan, tidak akan jatuh hukum akad dia. So maksudnya akan ada akad pemberi dan akan ada akad penerima yang akan menentukan proses hibah tu sendiri. So yang pasti yang kita nak tengok daripada segi rukun tu adalah kita nak pastikan tiada proses manipulasi. Kenapa tak ada proses manipulasi? Yang mana proses kepaksaan di antara penerima dan juga pemberi. Tapi jaranglah orang nak rasa terpaksa sebab dapat hadiah kan. Tapi mungkin jugalah ada berlaku situasi yang ni. Mungkin Cik Haris pun adalah banyak pengalaman. Tapi tak apa, pengalaman tu kita cerita nanti. Jadi kita kata orang yang ada banyak pengalaman kan, apa hibah yang paling ramai orang ambil sebenarnya? Alright. So daripada segi sepanjang saya berkecimpung dalam bidang keuangan, banking sebelum ni dan juga sekarang ni dalam bidang takaful, saya boleh katakan daripada segi keseluruhan keterbukaan masyarakat Malaysia lebih menjurus kepada persediaan awal untuk polisi hibah takaful. Alright. Walaupun daripada segi pendedahan tu masih lagi belum dalam kapasiti meluas bagi masyarakat Islam di Malaysia. Right. Pendedahan tu
maybe dah ada ataupun diorang dah tahu dah pentingnya hibah takaful itu sendiri, tapi masih ramai lagi yang tidak menitik beratkan kesediaan awal, right? So saya boleh katakan hibah takaful adalah antara hibah yang paling ramai orang menitik beratkan lah, right? Yang mana mereka nak pastikan daripada segi family mereka terjamin, right? Tetapi tidak dilupa juga daripada segi perancangan hibah untuk harta benda. So yang mana dari mana semasa ke semasa, daripada segi kesedaran, right, berbanding orang-orang dahulu kepada yang sekarang, kita dah lebih kepada educated, right? Pendedahan tu dah ada di social media, dah ada dekat bila kita type di Mr. Google saja, semua information tu dah ada. So maksudnya berdasarkan pengalaman peribadi, diorang dah ada pendedahan awal. Oh, bahawasanya hibah untuk keuangan dan juga hibah untuk harta benda, saya boleh katakan permintaan tu semakin meningkat daripada masa ke semasa. Tapi kalau nak katakan daripada segi penerimaan paling tinggi adalah daripada segi hibah takaful. Walaupun jumlah amount dia adalah sekecil-kecil, lebih kurang dalam 50,000, alright, tetapi itu adalah satu persediaan, permintaan yang paling tinggi yang saya boleh lihat daripada segi penerimaan kepada masyarakat di Malaysia. I see. So daripada jenis-jenis hibah yang biasa orang ambil tadi kan, macam mana kita nak identify mana satu hibah yang sesuai untuk kita sebenarnya? Tapi biasanya Cik Karis lah akan akan consult klien kan, tapi boleh share tak dengan penonton kita so that dia orang boleh ada idea in mind kan lepas ni nak ambil hibah apa semua tu kan. Alright. So kalau kita tengok daripada segi berapa jumlah amount kan, apa yang kita nak ambil kan, sesuai tak untuk kita, kita kena lihat daripada segi portfolio kita. Apa yang kita nak dalam diri kita, apa yang kita nak sediakan untuk keluarga kita. Alright, adakah kita nak sediakan satu keterjaminan tabung untuk pendidikan anak-anak kita? Alright, so ataupun kita nak pastikan tabung persaraan untuk isteri kita ataupun pasangan kita, ataupun kita nak menyediakan satu tabung cost of living untuk keluarga kita. So maksudnya kita tanya balik dalam kehidupan kita, yang mana berapa jumlah amount yang kita perlukan untuk pastikan tiada kesengsaraan berlaku selepas ketiadaan kita. So saya boleh katakan daripada segi individu itu sendiri subjektif, yang mana setiap klien yang saya jumpa daripada segi keperluan agak berbeza, especially mereka yang single, yang tidak berkeluarga, ataupun mereka yang mempunyai keluarga. Selalunya bagi mereka yang mempunyai keluarga, diorang akan menitik beratkan daripada segi hibah takaful, terutamanya kepada anak-anak dahulu. Yang mana kita nak pastikan tabung pendidikan anak-anak tu boleh kekal terjamin sehingga ke pendidikan tinggi. Dan dalam masa sama, kebanyakan klien yang saya go through dengan mereka dalam punya segi portfolio, mereka juga menitik beratkan kelangsungan hidup pasangan. Kita tak naklah bila mana berlaku kematian, pasangan kita sengsara untuk memulakan kehidupan tanpa kita. Alright. So, itu adalah antara part yang saya boleh katakan, tanya diri kita, mana satu keutamaan, priority. Sebab satu priority itu bergantung kepada individu. Bila saya jumpa klien yang independent, dia adalah single. Right, dia tak ada siapa-siapa pun, diri sendiri. Saya boleh katakan hibah tu agak mencabar bagi mereka. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab diorang tak akan terdedah daripada segi kepentingan tu untuk ambil hibah takaful. Sebab saya single, saya nak bagi kat siapa? Maybe mak dengan ayah dah tak ada, adik-beradik dah tak ada, anak pun dah tak ada, pasangan tak ada. So, apa yang kita boleh buat adalah kita tanya diri kita balik, hibah apa yang kita sesuai. Tapi sebenarnya kita terlepas pandang, penerima tu bukannya setakat kita boleh memberi kepada individu. Kita juga boleh beri kepada organisasi, charity, badan-badan NGO yang kita nak. Contoh macam masjid, kan, rumah-rumah orang tua, kan. Kebanyakan klien yang status dia single, right, yang saya jumpa, kebanyakan mereka akan letak penama tu adalah kepada NGO ataupun organisasi yang mereka nak. Kalau macam tu tak complicated ke? Maksudnya sebab saya pun first time dengar yang hibah tu pun boleh diberikan kepada organisasi. So daripada segi documentation tu dia tak lagi complicated ke? Mungkin Cik Karis boleh jelaskan berkenaan dengan pendokumentasian pula. Betul lah saya sebut untuk Melayu kan dia. Betul. Alright. So daripada segi documentation sebenarnya tak complicated sebenarnya. Kalau kita tengok daripada segi hibah takaful ataupun hibah keuangan ataupun hibah daripada segi hibah harta benda, sebenarnya proses transaksi documentation yang diperlukan tu sebenarnya tak complicated. Maybe kita melihat
susahnya nak buatkan benda ni, macam manalah, complicated kan. Lepas tu maybe biarlah kita let go benda tu jadi, bila kita dah tak ada, pandai-pandai lah diorang nak buat kan. Tapi sebenarnya di Malaysia kita cukup bertuah. Proses documentation tu sebenarnya sangat-sangat mudah. Dia Sekarang lagi mudah dari takaful semua ke? Ya, betul. Sangat okey. mudah. Kan ada proses yang dah digitalize kan, lebih kepada paperless kan, dan definitely daripada segi hibah takaful sendiri, dokumentasi semua 100% online. Walaupun klien saya berada di Sabah, proses dokumentasi itu adalah hanya dalam satu klik, complete, proses approve, you dah dapat coverage hibah takaful. Sama juga dengan proses untuk hibah keuangan dan juga hibah harta benda. Cuma bezanya adalah hibah harta benda dan hibah keuangan perlu face to face sebab ada beberapa dokumen yang diperlukan berserta dengan penerima dan juga pemberi kena berhadapan antara satu sama lain. Dokumentasi saya boleh katakan sangat mudah. I see. So lepas ni bolehlah ramai-ramai ambil hibah sebab dia tak serumit yang kita sangkakan. Okey, jadi selepas ini tadi kita dah dengar panjang lebar berkenaan dengan hibah ni, dan saya yakin sekarang ni orang penonton kita dah ada satu idea dekat dalam kepala mereka apa itu hibah dan sebagainya. Tapi selepas ni lagi menarik sebab kita nak tanya dan korek apa pengalaman-pengalaman Encik Karis berdepan dengan klien-klien. Jadi kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara. Yakin boleh, rakan muda. Okey, bertemu kembali bersama dengan saya untuk segmen ketiga, Kirana, dan masih lagi bersama dengan saya Encik Karis dengan topik perlukah hibah. Okey, tadi kita dah tahu, korang dah tahulah banyak pasal konsep hibah ni semua, tapi sekarang ni saya nak korek berkenaan dengan pengalaman Cik Karis berdepan dengan klien-klien sebab saya pasti Cik Karis setiap hari jumpa klien, macam-macam jenis orang jumpa. So, apa antara pengalaman yang Cik Karis boleh sharekan yang menarik? Tak kisahlah sedih ke kelakar ke kan, yang Cik Karis boleh share dengan kita. Alright, so saya boleh katakan satu pengalaman yang baru saya lalui. Alright, yang mana berlaku semalam, yang mana saya jumpa dua klien semalam. Semalam. Betul. Okay. So maksudnya kita nak mendedahkan lebih ramai kepada pentingnya takaful itu sendiri kan. So yang mana bila saya berjumpa dengan satu klien, alright, bila saya go through daripada segi portfolio mereka kan, saya cakap dengan klien satu benda sahaja. Cik, teringin nak jadi jutawan? Satu soalan kan, yang akan membuka minda kita. Saya teringin nak jadi jutawan. Betul. Siapa yang tak nak jadi jutawan, betul kan? So tapi berapa lama proses kita nak jadi jutawan dan adakah dia menjadi realistik dalam keadaan Encik sekarang? Customer macam terpinga-pinga kejap. Betul juga kan, sebab gaji saya pun taklah besar mana pun. Kan kalau nak jadi jutawan tu nampak macam EPF ke tabung haji ke semua tu memang tak cukup. Right. So saya cakap realiti. Hanya dengan polisi takaful bernilai 1 juta, Encik boleh securekan anak-anak dan pasangan Encik menjadi seorang jutawan untuk kesenimbungan keturunan Encik. Itu dia bakal macam, betul juga kan? Orang kata sebab tak habis 7 keturunan. Ya, betul. Kan, sebab itu adalah jutawan segera kita panggil. Walaupun kita dah tak ada, tapi kita nak pastikan generasi-generasi kita akan berada dalam keadaan yang lebih selesa. So kalau you fikir macam, betul juga kan? So alhamdulillah, dua klien yang saya jumpa menggunakan konsep yang sama, yang mana you create to become millionaire. Mindset yang mana klien rasa macam, betul jugalah. Right? So klien sign up untuk dua polisi, 1 juta klien pertama dan 1 juta klien yang kedua. Dia menyediakan definitely lah untuk anak dan tu, tapi nilai dia adalah untuk pastikan keluarga menjadi jutawan. Yang mana itu saya rasa sangat-sangat terbukalah minda dia. Dan ada juga satu kes yang mana recently juga, yang mana berlaku minggu lepas. So bila saya berada dalam keadaan takaful punya environment kan, kita berhadapan dengan klien selalu. So ada satu klien yang saya jumpa 2 tahun lepas. Alright, yang mana kita go through dengan klien daripada segi klien portfolio. Saya jumpa di area Ampang. Alright, so di hadapan dengan Tesco Ampang. So kita discuss husband and wife, kepentingan medical card, kepentingan untuk takaful, hibah, everything semua kan. So klien agree. Tetapi
klien hanya proceed untuk medical card semata-mata. Oh, Tapi hibahlah. kepada dia punya ketua isi rumah, iaitu suami. Isteri dia tak ambil satu pun polisi. So, Maksudnya wife ambil hibah tu untuk husband dia? yes, betul. Wife ambil hibah dia untuk husband dia. Dan husband dia bayar untuk polisi medical card dan wife bayar untuk polisi hibah atas nama husband dia. Unfortunately, macam saya cakapkan awal-awal tadi, satu benda yang kita takkan nampak dan kita takkan jumpa, iaitu tarikh kematian. Apa yang berlaku pada minggu lepas hari Khamis, yang mana klien teks saya, Encik Haris, saya just nak bagi tahu bahawa isteri saya baru meninggal dunia, infection lung dekat hospital Ampang. So bila saya review balik lah kan, Mr. Client, saya nak minta maaf. Salam takziah dahulu. Right, tapi unfortunately, based kepada kita punya conversation, klien wife encik tak ada apa-apa satu polisi pun, especially on hibah. Sebab hibah tu atas nama encik. So unfortunately juga, yang mana kebergantungan antara satu sama lain tu adalah 50-50. So sekarang ni klien tanya dengan saya, apa yang perlu saya buat? Sebab saya hanya ada polisi hibah atas nama saya dan juga medical card atas nama saya. Tapi 50% keuangan isteri yang support keluarga dah hilang. Sekarang ni saya dalam dilema. Dilema apa? Sebab gaji dia tak besar. Hanya dalam 2,000 lebih saja gaji dia. So sekarang ni komitmen anak-anak, so lepas ni dah nak buka sekolah, so dia dah dalam dilema dah. Yang mana dia terduduk sekejap untuk melihat daripada segi faktor keuangan tu macam mana dia nak adjust balik. Anak-anak semua sekolah lagi, sekolah rendah. Berapa ramai anak dia? Anak dia ada 3 orang. Semua sekolah rendah lagi. Bayangkan proses untuk menjaga anak, keuangan, barang-barang, kan, komitmen bulanan dengan bank semua. So dia dah start, dia terduduk. Walaupun saya tak boleh membantu daripada segi tuntutan pampasan kan, tapi saya jumpa klien juga, saya dengar, sebab sometimes kita nak mendengar luahan. Cuma sekarang ni dilema yang kedua adalah polisi tu sebelum ni dibayar oleh isteri. Oh, okey. Sebab win-win situation. So dia pun dalam dilema, patut tak saya teruskan polisi ni ataupun tidak. So saya kena guide dia macam mana kan. Pentingnya adalah you protect benda ni. Sebab bayangkan 50% keuangan tu dah hilang. You nak survive dengan you punya keuangan sekarang. Bayangkan you tak ada anak-anak 3 orang yang masih lagi bersekolah rendah tu, bagaimana nak survive. Kita tak boleh nak mengharapkan keluarga lain untuk support keuangan anak-anak kita selepas tu. Kalau saya boleh katakan term dia keluarga yang harmoni, alhamdulillah. Tapi kita boleh lihat realiti. Berapa ramai kita mempunyai keluarga yang harmoni. Harmoni maksudnya apa? Tidak berkira. Makcik, pakcik tak berkira nak jaga anak saudara. Dan benda ni juga berlaku pada tahun lepas. Klien saya juga, the same mistake, kesilapan yang sama. Saya kata, ambillah husband and wife polisi hibah. Tetapi tahun lepas saya ingat lagi yang mana klien sama juga kebergantungan antara satu sama lain. Bila berlakunya kematian atas isteri tanpa diduga disebabkan oleh lung infection sekali lagi. So saya ada 2 kes yang melibatkan lung infection. Especially sekarang ni kalau kita tengok COVID dah start naik balik kan, influenza. So semua melibatkan pernafasan. So kita maybe terdedah kepada paru-paru yang mungkin dijangkiti oleh kuman. So mungkin benda tu akan mengakibatkan sehingga ke last stage, iaitu kematian. Kita tidak boleh duga. Tapi itu adalah antara faktor kesedihan yang saya boleh katakan, saya berturut serta kesedih, tapi saya tak mampu nak lakukan apa-apa sebagai salah seorang takaful advisor kepada keluarga yang saya handle. Dan ada satu kes yang mana saya agak menghayat hati adalah yang mana bila mana kita menyampaikan berita bahawa pampasan untuk hibah tu kita proses, everything semua, documentation telah kita lakukan. Yang paling penting adalah yang mana bila kita bagi tahu dekat penama, polisi encik telah approve untuk kita bagi. So dia ada momen-momen sedih, dia ada momen-momen gembira. Bila mana sebenarnya saya bagi tahu dekat diri saya dan juga tim saya, tugas sebagai takaful advisor ni adalah bukan untuk kita melihat diri kita, tidak. Tugas kita adalah untuk membantu seramai mungkin insan di luar sana untuk survival mereka.
So dia lebih kepada perjuangan kita untuk kita istiqamah untuk membantu masyarakat untuk survival. Maksudnya dekat sini apa yang saya dapat pick up, kalau husband and wife tu dua-dua bekerja ataupun saling bergantung, better dua-dua ada Ambil. hibah tu. Sebab yelah, macam mindset kita sebelum ni, husband je yang kena ambil hibah tu untuk isteri dan sebagainya kan. Sebab itulah arwah isteri tadi buat macam tu kan. Tapi Yes. kita tak tahu siapa pergi dulu sebenarnya. Betul. Kan. Jadi satu pengajaran lah saya rasa kan. Kita perlu lihat daripada segi kesediaan mereka. Mhm. Alright, betul. Sama juga seperti insurans kereta. Mhm. Alright, kenapa orang ambil insurans kereta? Sebab penting tak? Penting. Tapi ada tak pilihan kalau kita nak diberi peluang tak nak ambil insurans kereta masa kita renew kereta? Kan? Kita tidak ada beri pilihan, paksa. Sebab apa? Itulah keterjaminan untuk survivekan kereta tu. Tapi sama juga dengan insurans takaful hibah kita ni, yang mana dia tak ada elemen wajib untuk kita renew license kita, untuk renew life kita tahun depan ataupun tahun-tahun mendatang, kita tak wajib benda tu. So maksudnya benda ni lebih kepada kesediaan seseorang untuk menerima dan juga menyediakan apa yang sepatutnya mereka sediakan. Tugas saya sebagai takaful advisor adalah lebih kepada mendidik untuk memberi create awareness, pendederahan kepada masyarakat. That's why pentingnya sebagai takaful advisor ni, saya boleh katakan kita orang punya tahap kesabaran tu paling maksimum lah. Kan? Sebab apa? Rejection tu sentiasa ada. Sebab klien belum bersedia. Tapi saya akan sentiasa bagi tahu dekat klien. Tak apa Encik, right? Maybe Encik sekarang ni belum berkemampuan untuk ambil mana-mana polisi takaful untuk diri Encik ataupun pasangan ataupun anak-anak. Tak apa. Tapi just in case, bila Encik betul-betul dah bersedia, go through secepat mungkin. Sebab apa? Saya boleh katakan, ramai orang terlepas pandang, dia fikir, saya ambil takaful hibah pada hari ini, besok saya meninggal dunia, saya boleh dapat tuntutan. Tidak. Dia ada masa kan? Dia ada masa. Melainkan atas faktor kemalangan sahaja, yang mana perlindungan takaful hibah ni adalah 24 jam. Tetapi kalau melibatkan sakit ataupun melibatkan penyakit-penyakit kritikal, tempoh menunggu untuk polisi takaful hibah ni adalah 2 tahun. Okey. So, Itu minimum lah tu. Itu paling minimum. Maksudnya kalau berlaku, contoh saya ambil polisi takaful hibah pada hari ini, alright, bila berlakunya sakit jantung meninggal dunia, benda tu perlu berlaku selepas 2 tahun. Kalau berlaku sebelum 2 tahun, proses tuntutan hibah tu akan tergendala disebabkan oleh contested period. Sebab tu rejection tu sentiasa ada, tapi pendedahan tu saya sentiasa buka kepada mereka. Tanggungjawab saya adalah create awareness dahulu. I see. Faham? Itu sebab tu kita tanya tadi pengalaman-pengalaman tu. Cuma sebelum kita ke commercial break, mungkin Cik Karis boleh bagi tahu apa soalan yang biasa diterima daripada klien berkenaan dengan hibah ni. Just a brief one. Alright. So yang paling common saya boleh katakan, hibah ni takaful ke? Ataupun takaful ni hibah ke? Ini very common. Sebab macam saya cakap tadi kan awal-awal, dua benda ni adalah dua benda yang berbeza. Yang mana hibah adalah pemberian harta ataupun item yang kita nak bagi kat siapa-siapa melibatkan polisi takaful ataupun keuangan ataupun aset. Tapi orang selalu fikir, hibah ni adalah polisi insurans. Itu saja. Sebenarnya adalah dua entiti yang berbeza. Yang seterusnya yang paling banyak orang fikir adalah yang tanya, berapa jumlah amount yang saya perlu ambil? Betul. Very subjektif. Selalunya apa yang kita lihat adalah kita tengok keperluan klien. Alright, saya tengok keperluan klien. So ini adalah antara dua soalan yang saya boleh katakan the most common lah. Sama ada saya patut tak ambil amount yang besar ataupun amount yang kecil, please guide me. Selalunya most of the client akan tanya dua soalan yang paling banyak ni lah. I see. So kalau korang nak tahu, tak faham lagi, korang boleh tengok balik Kirana ni daripada segmen 1 tadi untuk lebih faham sebenarnya berkenaan dengan hibah dan takaful ini. Jadi selepas ini kita akan ada segmen yang terakhir, akan ada lagi perbincangan berkenaan dengan hibah ni. Kita kembali selepas ini dan berehat seketika. Rakan muda, rakan muda, oh yeah, rakan muda.
Okey, jadi kita sudah sampai untuk segmen yang terakhir bersama dengan saya lagi dan juga Encik Karis dengan topik perlukah hibah? Okey, dan kita dah cakap panjang, cuma yang untuk segmen last ni kita nak ringan-ringan sikit lah. Mungkin Encik Karis ada nasihat yang yang nak diberikan kepada mereka yang belum ada hibah. Ini betul-betul cakap macam klien kan. Ini pun laptop pun dah tutup. Tadi dah habis briefing apa semua, laptop pun dah tutup. So maybe sebagai takaful advisor lah, as a person yang akan bagi advice kepada klien, sekiranya kita masih lagi belum ada hibah takaful, rancanglah seawal mungkin. Sebab apa saya boleh katakan daripada segi keupayaan kita sebagai seorang manusia di luar jangka. Kenapa? Sebab kita tidak boleh menidakkan bila mananya sakit kita akan datang, bila mananya kematian itu akan hadir, dan siapa yang akan hadir dahulu daripada segi faktor kematian. So itu semua adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita sebagai seorang manusia, pentingnya kita adalah untuk memberi persediaan awal. Sebab tu ada pepatah mengatakan bahawa sediakan payung sebelum hujan. Tapi bila dah hujan, kita cari payung pula. Time itulah pula baju kita telah basah. So, bila mana kita nak menyediakan takaful hibah, rancang sewaktu sihat. Bukan kita rancang sewaktu kita telah mempunyai penyakit. Sebab mana syarikat takaful akan menerima mereka yang berstatus sihat sahaja untuk memberi polisi takaful hibah. Sekiranya mana you telah mempunyai penyakit-penyakit. Alright, paling common dekat Malaysia lah. 3 adik-beradik, kan? Kencing manis, darah tinggi, buah pinggang. So bila mana anda you dah ada benda ni, lagi-lagi makanan Malaysia ni sangat sedap. Ya Allah, tidak dinafikan lah. Alright, lagi-lagi kita dah nak menyambut bulan Ramadan, dah nak raya ni kan. So memang sedap, tapi kita terlepas pandang persediaan kita. Kita terlepas pandang tahap kesihatan kita, kolesterol kita tinggi ataupun tidak, kencing manis kita terkawal ataupun tidak, kesihatan buah pinggang kita terjaga ataupun tidak. So nasihat saya, sebelumnya terjadi apa-apa kecelakaan atas diri kita, daripada mana kesihatan kita, sediakan payung untuk memberi kepada yang terbaik untuk diri kita dan juga untuk family kita polisi hibah. Tapi kita jangan terlepas pandang, polisi hibah ini bukan hanya menanti kematian, tetapi jangan dilupa kesesaraan paling hakiki yang kita menderita adalah bila mana berlakunya kecacatan kekal. Itu adalah realiti. Langsung tak boleh kerja. Maybe saya nak ceritakan nasihat kepada anda semua yang mana bila berlakunya kecacatan kekal, kita dah terlantar di baring di atas katil semata-mata, kita mengharapkan 100% bantuan daripada orang lain. Betul. Dan sekiranya tiada keikhlasan orang tu membantu kita, di saat itulah you akan merasa takaful hibah ni sangat-sangat membantu daripada segi keperluan untuk you survive. Jangan dilupa bila kita dah terlantar di hospital, kita tak mampu berbuat apa-apa. Jangka hayat kita, kita pun tak tahu bila. Tapi kebergantungan kita kepada manusia lain untuk survive 100%. Daripada segi apa? Makanan, ubat-ubatan, minuman. Bayangkan kita dah tak ada keupayaan untuk makan. Minum susu 100%. So bayangkan satu tin untuk tampung orang yang stroke tu sangat mahal, 100 lebih hanya untuk tampung kurang daripada 3 minggu. So kewangan makan mana kita nak buat? So nasihat saya kepada anda semua di luar sana, bagi mereka yang masih lagi belum terbuka hati untuk mengambil mana-mana takaful hibah, this is the right time. This is the moment untuk anda fikir kebergantungan anda kepada pasangan ataupun untuk keterjaminan pasangan anda dan anak-anak, kita lakukan sekarang. No later but now. So itu yang paling penting. Dan pastikan nasihat saya, bila mana anda ingin membuat satu polisi takaful hibah, rancang keuangan, jumlah amount yang sepatutnya mengikut keperluan anda, yang mana kita nak pastikan bukan hanya kita rancang untuk keuangan jangka masa pendek, tetapi untuk satu jangka masa panjang. Ramai orang terlepas pandang, cukuplah saya dah ada hibah takaful, Alhamdulillah, tapi jumlah amount dia sangat minimum, hanya boleh survive 6 bulan. Macam mana kita nak survive untuk orang lain? Right? So pentingnya bagi saya, bila saya bercerita kepada klien, nasihat saya kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, dan juga kepada kita punya pengacara juga, dan juga diri saya. Ouch. Alright? So lihat balik, review balik sekiranya anda dah ada polisi, Alhamdulillah.
Cukup ataupun tidak, itu satu persoalan kesediaan anda selama mana dia mampu bertahan. I see. Saya tertarik tadi Karis ada cakap berkenaan dengan sebab orang Malaysia ni dia tak kira makan je macam-macam kan. Lepas tu kita dekat Malaysia ni pun medical check up tu dia bukan satu kebiasaan lah. Betul. Bila dah tua baru nak buat medical check up selalu kan. Jadi saya lupa nak tanya tadi berkenaan dengan hibah ni, ada juga ke dia buat macam perlukan medical check up as dia punya documentation dan sebagainya? Okey. So macam saya cerita tadi kan, daripada kita punya sesi yang sebelum ni, dokumentasi sebenarnya sangat mudah dengan syarat anda sihat. Tetapi dokumentasi akan menjadi sedikit complicated bila mana anda telah mempunyai penyakit. Sekiranya anda telah mempunyai sejarah penyakit sebelum ni, anda perlu declare status kesihatan anda dan anda perlu mendapatkan laporan terkini status kesihatan anda. Full medical check-up perlu dilakukan berserta dengan laporan doktor yang telah anda dapatkan rawatan sebelum ni. So maksudnya kerja dia tu akan jadi lebih complicated bila mana anda telah mempunyai sejarah penyakit. Dan sekiranya penyakit-penyakit tertentu anda telah dapat seperti penyakit kritikal, kanser, sakit jantung, buah pinggang, kencing manis, darah tinggi, saya boleh katakan chances untuk anda mempunyai mana-mana polisi takaful ataupun takaful hibah sangat tipis. Chances untuk anda memberi yang terbaik kepada keluarga anda sangat tipis. Nasihat saya kepada anda semua, rancang keuangan, rancang masa depan dikala anda masih sihat. Jangan menunggu bila mana 3 adik-beradik datang, barulah kita menyapa, alhamdulillah dah ada sakit. Time tu kita nak membeli payung, tak ada orang pun nak jual. Betul, saya faham benda tu. Tadi kita dah cakap panjang lebar, saya nak ucapkan terima kasih pada Cik Karis atas kesudian untuk berkongsi dengan penonton-penonton Kirana berkenaan dengan hibah, takaful dan juga insurans. Jadi boleh tak Cik Karis promotekan sikit social media, single ke tak, dah kahwin ke belum, apa semua kan. Mana tahu kita punya ni ada nak tanya apa-apa nanti senang kan dekat Facebook, Instagram dan sebagainya. Alright, so seperti introduction saya adalah pengurus agensi kepada Al-Razak Consultancy yang mewakili AIA Public Takaful Berhad, yang mana kami berpangkalan di Kuala Lumpur. Office saya berada di Menara AIA Cap Square level 27, yang mana kami beroperasi setiap hari. Alright, Isnin sampai hari Ahad, tak ada masa pun kami cuti. Alright, kami bersedia berkhidmat untuk anda semua, dan sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat dengan lebih detail dan juga meminta khidmat nasihat, saya sebagai pengurus agensi ingin memberi tawaran kepada anda semua secara percuma. Alright, sekiranya anda berada di mana-mana sahaja di Malaysia, tak kiralah anda berada di Kuala Lumpur, anda berada di Sabah, di Sarawak ataupun di area Semenanjung Malaysia, saya bersedia untuk memberi nasihat secara percuma. Anda boleh follow saya punya Instagram, iaitu Karis, KHARIS.Muhaimin, MUHAIMIN, ataupun anda boleh hubungi saya di 017-747-8605. So insya-Allah WhatsApp saya sentiasa terbuka setiap hari untuk anda, dan insya-Allah kami di Al-Razak Consultancy yang mewakili AIA Public Takaful akan menyediakan servis yang terbaik untuk anda, untuk keluarga anda dan juga untuk masa depan anda. Terima kasih banyak-banyak Cik Karis atas perkongsian itu tadi, dan insyaAllah kita punya penonton yang ada banyak soalan selepas ini nak tanya berkenaan dengan hibah, macam mana nak ambil takaful dan sebagainya, boleh contact Cik Karis di Instagram ya? Facebook semua tak ada ke? Facebook kurang sikit. So Instagram tu lagi cepat lah, macam terus ni yes. 100% aktif. Jadi kita harap penonton-penonton Kirana dapat input yang baik hari ini, dan ada sedikit kesedaran untuk mengambil hibah dan juga takaful. Kita bukan jual insurans dekat sini. Kita mendidik, kita mendidik masyarakat tentang kepentingan hibah, takaful dan insurans. Dan insyaAllah untuk episod yang seterusnya kita akan ada lebih banyak input yang kita akan dapat. Kita akan ada lebih ramai tetamu-tetamu jemputan yang hebat-hebat. Kita akan jemput ke meja Kirana. Semoga kita bertemu lagi untuk episod yang seterusnya. Saya Hanani Damira. Kita jumpa lagi. Jadi konsep saya lebih kepada milenial. Kalau orang nampak sebab sudah berlaku kematian, kita tak cakap yang keluarga tu tak harmoni.
dia harmoni.